One, two, three, four. Selamat pagi pada semua pendengar Misteri Jam 12. Baik, saya sekarang sedang test telefon bibit saya untuk saya kendalikan MJ12 sebentar nanti di luar konti. Ya, jadi saya harap network saya jelas. Saya seorang diri sebenarnya dalam konti. Tidak ada orang yang mengendalikan sistem ini. Jadi saya akan cuba kendalikan dengan baik, dan saya harap network saya tidak terputus, dan saya juga akan masuk Facebook Live sebentar nanti menemani anda dalam Misteri Jam 12, ya. Jadi kalau boleh berikan maklum balas bagaimana dengan anda, mampukah anda mendengar saya secara live sekarang ini, tengah saya melakukan satu percubaan menggunakan earpiece, sebab saya akan berjalan keluar dari konti untuk berkongsi. Kalau semua berjalan dengan baik, saya akan keluar, sebab kalau sedang mengendalikan MJ12 tiba-tiba sistem ni mati, masalah juga. Sebabnya tak ada orang nak bantu saya untuk berada di konti dan menjaga mixer dan juga playback yang ada di depan saya ni. Baik, kalau semua baik, tengoklah, saya harap saya akan dapat keluar untuk seketika dan akan kembali ke udara bersama dengan anda dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah peristiwa yang dikongsi sama. Yang ini berlaku kepada pengirim kita bernama Ida. Ida berkongsi, katanya Kisi jangan gunakan nama saya yang tertera di alamat email. Gunakan nama Ida, bukan nama sebenar. Pengalaman saya yang ingin saya kongsi bersama kepada para pendengar Misteri Jam 12 ini berkenaan dengan ketika saya hamil anak yang pertama, Kisi. Berhati-hatilah dengan siapa kita berbual, lebih-lebih lagi dengan orang-orang yang kita tak kenal. Ada kalanya manusia ni seringkali kita dari kecil sampailah kita dewasa ni seringkali diberi pendidikan bersangka baik. Ini berlaku pada saya. Saya ni hamil anak yang pertama. Waktu tu saya baru balik daripada rumah mak saya. Sekitar jam 10 lebih malam. Saya tidak bekerja, suri rumah sepenuh masa. Jadi dalam perjalanan dari rumah mak, saya ni menetap di kawasan Sengkang, estet perumahan Sengkang. Mak saya pun tinggal dekat kawasan yang sama. Kalau jalan kaki, ia akan memakan masa lebih kurang 15 minit hingga 20 minit. Tapi oleh kerana saya ni hamil, saya jalan kaki perlahan-lahan, lebih kurang 20 hingga 25 minit saya akan sampai rumah. Memang lama lah kalau diikutkan masa, tetapi saya lebih suka berjalan. Berjalan sambil-sambil tu dapat menghirup udara pada waktu malam. Jadi kisah saya bermula begini. Mak saya kata jangan balik, tidur saja di rumahnya, sebab lagipun suami saya bekerja shift malam dan akan pulang ke rumah sampai rumah jam 8 pagi. Jadi katanya jangan baliklah. Ni dah lewat ni. Besok jalan kau balik. Lepas subuh kau keluar. Tak apalah mak. Sebenarnya saya dah lebih selesa duduk di rumah sendiri. Yalah, dulu tinggal dengan mak, saya ada bilik sendiri. Sejak saya berumah tangga, bilik tidur saya diambil alih oleh adik lelaki saya yang sedang menggunakannya. Takkanlah saya nak suruh adik lelaki tidur luar dekat sofa, saya tidur di atas katilnya. Tak baik pula. Sebab itulah saya tak nak tidur di rumah mak, tak nak menyusahkan orang. Saya kata pada mak saya, tak apalah mak, Ida balik dulu. Tak ada apa-apa pun, dah selalu ulang alik rumah mak. Saya pulang, keluar dari rumah mak jam 10 lebih malam.
berjalan kaki perlahan-lahan. Jalan dari satu kolong blok ke satu kolong blok yang lain, daripada satu lampu trafik ke lampu trafik yang lain. Tiba-tiba bila berada dekat laluan tepi perhentian bas ataupun bus stop, saya ni ditegur oleh seorang makcik. Jam 10 lebih malam. Bus stop tu kosong, sunyi, tidak ada orang. Cuma makcik ni seorang saja yang sedang duduk. Dia menegur saya. Dia senyum. Dari jauh dia nampak saya nampak dia senyum. Saya pun senyumlah, membalas dengan senyuman. Orang berbaik kita berbaik, orang berbudi kita berbahasa. Jadi bila makcik tu senyum, saya pun senyum. Sampai nak lalu dekat bus stop, dia tengok saya, dia tengok perut, dia kata, "Berapa bulan?" Saya pun pegang perut. Saya kata, "Oh, ni baru 5 bulan lebih." "Oh, 5 bulan. Bila akan beranak?" Dia tanya lagi. InsyaAllah lah, saya beritahu dia. Kalau tak bulan Julai, bulan Ogos, penghujung nanti. "Makcik tinggal sini ke?" "Oh, tak ada. Makcik saja jalan-jalan kat sini. Ini kan banyak rumah baru. Suka tengok-tengok rumah baru." "Anak ni tinggal mana? Tinggal belakang ni ke?" "Oh, tak. Rumah saya lagi jauh. Saya dari rumah mak jalan nak balik rumah ni." "Seorang?" tanya makcik tu. Seorang, cik. Dah selalu dah saya buat macam ni. Kalau suami kerja malam." "Oh, rumah tak ada orang. Suami kerja malam. Seorangnya." Bayangkan pendengar Ria 897. Bila makcik dah bercakap macam tu, saya mula rasa macam tak sedap hati tau. "Ya cik, seorang. Saya minta diri dulu." "Yalah, hati-hati." Kemudian makcik ni tengah duduk. Dia hulur tangan dan pegang perut saya. Dia kata, "Hati-hati nak balik sorang-sorang." Saya terus mempercepatkan langkah saya, Casey. Sambil jalan, langkah, jalan terus sampai dekat depan. Saya nak masuk kolong blok, saya kena belok kanan dan saya pasti akan ternampak perhentian bas tadi. Saya dapati dekat bus stop, perhentian bas, tidak ada seorang pun yang sedang duduk di sana. Walhal sejak saya berbual dengan makcik tu, sampaikan saya sampai dekat seliku nak belok kanan, nak pergi ke kolong blok, tidak ada satu bas yang lalu dekat jalan yang dimaksudkan. Tak ada bas ke si? Kalau tak ada bas, makcik ni tak ada. Makcik ni duduk dekat bus stop buat apa Jadi saya terhenti seketika. Saya tengok kiri, tengok kanan, tengok hujung. Mana makcik ni pergi ni? Saya dah rasa tak sedap hati. Saya mula risau dan fikiran. Sambil saya berjalan, saya membaca surah-surah yang saya tahu. Pendengar Ria 897, saya jalan sampai akhirnya dekat kolong blok rumah saya. Dah pukul 11:10 malam. Tengah jalan dekat kolong blok, masuk dalam lift. Pintu lift terbuka, saya masuk dalam lift. Dalam lift boleh bau wangi. Saya memang tak fikir yang bukan-bukan, tapi bau harum. Mungkin ada orang naik lift tadi pakai minyak wangi, mungkin. Jadi baunya terperangkap dalam lift. Saya pun kuatkan semangat, tekan tingkat rumah saya, tingkat 7. Lift naik ke atas. Pendengar Ria 897 FM, bayangkan. Doors are closing. Jadi dalam perjalanan naik ke atas, lift naik tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Bau harum tu semakin membuat saya rasa meremang sangat-sangat. Sampai depan pintu rumah, saya pun keluarkan kunci, buka pintu, masuk dalam, tutup pintu, duduk dekat sofa, tercungap-cungap kerana saya jalan lebih laju daripada biasa. Kemudian, apa yang berlaku berikut ni memang menakutkan saya, Casey. Baru duduk baru masuk rumah, baru nak tarik nafas lega,
pula ketuk rumahku malam-malam macam ni? Saya cuba tak nak buat bising, buat bunyi, tak nak cakap. Dalam keadaan rumah yang sunyi sepi, saya rasa saya tarik nafas pun mungkin orang boleh dengar, Casey. Going down. Doors are closing. Bayangkan pendengar ya, rumah saya ni tepi lift. Lift turun naik saya boleh dengar dengan jelas. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Dengar. Kemudian sekali lagi ada bunyi orang ketuk pintu saya. Ya Allah, siapa pula ketuk pintu aku malam-malam ni? Casey, kalau orang ketuk pintu malam-malam, mungkin kita masih boleh buat andaian sendiri. Mungkin ada orang salah ketuk pintu rumah. Mungkin. Dah tenang, dah tak ada ketuk lagi. Saya bangun, terus masuk bilik. Dalam bilik ada tandas, cuci kaki, Casey. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Duduk dekat katil. Rumah saya tingkap sentiasa tutup. Rumah saya gunakan blinds. Jadi blinds tu menutup tingkap. Tengah duduk dekat katil, kalau pintu depan orang ketuk, saya masih boleh fikirkan mungkin orang salah ketuk. Mungkin ada orang nak cuba ganggu, kacau saya, orang. Tapi Casey, bila dalam bilik, lain pula jadinya. Ya Allah, rumahku tingkat 7. Siapa pula ketuk tingkap? Casey, dengar dengan jelas. Bunyi tingkap bilik saya diketuk beberapa kali. Malam tu tak boleh tidur. Bulu roma meremang. Saya nak telefon mak. Ego. Takut kena marah dengan mak. Sebab mak suruh saya tidur di rumahnya, saya tak nak. Saya nak telefon suami, takut menyusahkan suami. Nanti suami saya akan balik. Dia tak kisah, dia akan tinggalkan kerjanya, dia akan balik. Jadi saya tak nak menyusahkan orang. Memang lumrah saya sebagai seorang insan tidak suka menyusahkan orang lain. Sepanjang malam duduk. Bila nak terlelap, saya terbangun. Bila nak terlelap, saya terbangun. Saya cuba tenangkan diri. Bunyi ketukan dah tak ada. Ya Allah, berderau darah saya. Saya bangun nak pergi dapur minum air. Turun katil, jalan perlahan-lahan pergi dapur. Casey, dekat tingkap dapur, Casey, saya nampak ada muka orang. Rumah saya tingkat 7. Tak jadi masuk dapur, patah balik. Masuk dalam bilik. Nasib baik dalam bilik saya ada siapkan satu jug air. Setiap malam tepi katil mesti ada. Saya tuang air itu yang tinggal sedikit dekat cawan. Saya minum untuk basahkan tekak. Sejak hari itu, ketika saya hamil, saya takkan bual, khususnya pada waktu malam lah, dengan orang-orang yang saya tak kenal. Sekadar senyum balik. Tak ada nak saya berhenti, saya berbual, ajak berborak. Tidak. Saya tak tahu sampai ke saat ini kenapa dia ketuk pintu rumah saya dengan tingkap. Adakah mungkin kerana saya hamil? Entahlah. Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah berikut ini ingin saya kongsi bersama. Ini pengalaman seorang pendengar ketika dia mengunjungi sebuah tempat dikenali sebagai Batu Cave. Jadi apakah kisah tentang Batu Cave ini? Kiriman daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Haikal. Selamat tengah malam, saya Haikal. Saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika saya berada di Batu Cave.
Ini sebuah tarikan pelancong di Malaysia. Saya ke sana seorang diri. Saya memang kerap kali saya akan backpacking seorang diri. Saya dah melakukan aktiviti backpacking ni daripada negara-negara di Asia seperti di Malaysia. Saya pernah juga backpacking iaitu di Thailand. Saya pernah backpacking di Cambodia, di Vietnam. Saya pernah backpacking juga di kawasan China, Guangzhou, dan banyak lagi. Kalau di negara Eropah ada juga beberapa tempat. Tapi ini pengalaman saya secara peribadi. Saya kunjungi sebuah kawasan tempat mereka yang beragama Hindu. Ini sebagai tempat mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi bila sampai ke Batu Cave, banyaklah perkara-perkara do's and don'ts yang dikatakan tidak boleh buat tu, tidak boleh buat ni, dan macam-macam lagi dalam kawasan Batu Cave tu yang tidak dibenarkan. Jadi apa yang berlaku, saya pun jadi bila saya masuk ke dalam kawasan Batu Cave ni, sebelum saya masuk, saya diberikan sejenis risalah, yang mana risalah ini adalah beberapa info tentang Batu Cave dan juga ada the do's and don'ts lah yang harus saya patuhi. Masuk dalam, saya harus menaiki tangga, banyak sangat tangga-tangga Casey. Jadi saya sedang melihat satu sudut di dalam Batu Cave ni. Apabila saya nampak di sebelah kanan saya, di sebelah kanan ada seorang wanita, seorang diri. Dia tengah diri, mula-mula dia diri, dia diri memandang ke arah ke arah tempat yang sama yang saya sedang berdiri dan pandang. Jadi saya tengah tengoklah sekeliling Batu Cave ni, keindahan di dalam gua yang cantik lah. Jadi katanya tiba-tiba wanita yang sedang berdiri di tepi saya ni, dia jelihkan lidahnya. Dia keluarkan lidah, dia jelihkan lidah, kemudian lidahnya naik turun lah. Macam seolah-olah dia gerakkan, mula-mula perlahan, makin laju lidahnya dikeluarkan, dia naik atas turun bawah, naik turun begitu cepat dia melakukan aksi berkenaan. Dan saya rasa pelik pula. Sebabnya bila saya lihat sekeliling saya, langsung tak ada orang kecuali saya dengan wanita yang sedang melakukan satu aksi yang amat menakutkan. Yang paling menyeramkan, selepas itu setiap kali dia gerakkan lidah laju, saya baru perasan lidahnya makin lama makin panjang, semakin panjang. Apabila saya pandang, lidahnya dah melepasi bahagian dagu, Casey. Jadi bila anda bayangkan, bila dia buat, mungkinlah dia jelihkan lidah dan dia gerakkan lidah dengan begitu laju, katanya dia menghasilkan satu bunyian yang saya sampai sekarang masih ingat lagi bunyi itu. Dan saya setiap kali kalau dengar bunyi yang serupa, saya akan teringat tentang perkara yang berlaku pada saya ketika berada di Batu Cave. Bayangkan bergari 897. Jadi bunyi itu dengar, kemudian bila saya tengok lidahnya makin panjang sampai dekat bawah dagu. Matanya terbeliak, pusing tengok saya. Saya pusing. Saya jalan selaju secepat mungkin, naik tangga yang kecil tu, naik sampai dekat atas. Selepas bahagian atas tu, luar kawasan gua sedikit, barulah nampak ada orang sedang jalan-jalan. Saya terus menghampiri sekumpulan pelancong yang ada dekat sana untuk tenangkan diri yang sedang takut. Saya masih terbayang-bayang lagi wajah wanita dengan rambut yang kusut masai panjang sampai ke bahu. Yang paling menakutkan, dia menjelihkan lidahnya yang selepas itu memanjang sehingga sampai ke bawah dagu. Selepas saya kunjungi Batu Cave dengan keadaan dan kejadian pelik berlaku awal tadi, saya pun keluar daripada Batu Cave. Saya mengarahkan pemandu untuk membawa saya pulang ke motel yang saya tinggal. Dalam motel saya duduk, saya seolah-olah emosi terganggu.
tak boleh teruskan backpacking untuk kunjungi tempat-tempat yang lain sebab saya rasa takut sangat. Dalam bilik motel, sedang duduk, saya masih boleh terbayang-bayang kisi wajahnya. Sampaikan malam saya nak tidur, dah lelap tutup mata, tiba-tiba saya boleh mimpi benda yang sama tiba-tiba muncul dalam tidur dalam mimpi saya. Sampaikan saya terbangun waktu malam berpeluh-peluh, walhal saya dah buka kipas. Motel yang saya tinggal memang tak ada aircon. Saya dah buka kipas, boleh berpeluh-peluh dibuatnya. Masih terbayang-bayang benda tu sampai di bawah dalam tidur kisi. Pendengar Misteri Jam 12, dipendekkan cerita, saya pun balik pulang ke Singapura. Macam biasalah, saya mula bekerja. Saya ni bekerja sebagai seorang fotografer, juru gambar untuk majlis-majlis. Jadi pada satu hari, saya ambil gambar, nak petik gambar. Tengah petik gambar, selalunya kalau fotografer ni sebelum kita petik, kita ada test shot yang mana kita nak tengok balance color, nak tengok betapa terang gelap gambar tu. Jadi kita boleh buat adjustment, penyesuaian. Jadi selepas itu saya petik ni tengah test shot dekat atas pelamin. Saya pun tengok gambar satu persatu, saya edit, cuba ubah sedikit gambar ataupun terang gelapnya gambar tersebut. Tengah saya adjust, tiba-tiba saya ternampak betul-betul dekat belakang pelamin, seolah-olah wajah yang sama saya nampak dekat batu cave Casey. Saya nampak, terus saya delete, saya buang gambar tu. Takut Casey. Waktu majlis yang saya ditugaskan sebagai seorang juru gambar, jiwa saya tak tenteram. Tak tenteram sangat. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantui, mengganggu saya. Sampaikan pada waktu, katanya di sini, pada waktu Zuhur, saya berehat seketika. Bila pengantin tengah makan, saya katakan saya minta izin. Saya ambil wuduk, saya solat Zuhur dan saya berdoa. Kisi saya bersyukur. Selepas saya melakukan solat Zuhur saya, jiwa yang kacau bilau, yang ada terganggu emosi saya, kembali seperti biasa. Tapi sampai ke saat ini Kisi, saya rasa kesal saya pergi delete gambar tu sebab takut. Kalau saya simpan, saya boleh tunjukkan Kisi bagaimana muka perempuan yang menyeramkan itu. Misteri Jam 12. Saya kongsi sama satu kisah ini bagi anda yang mungkin suka balik lambat di tempat tugas. Ini kiriman daripada Faiz. Katanya, Casey, saya seorang web designer dan dalam syarikat ni tak ramai orang sebenarnya. Saya bekerja dengan sebuah syarikat kecil dan saya katanya di sini antara web designer berkhidmat dengan syarikat ini. Jadi kita ni web designer ni banyak tugas yang diberikan lah. Kadang-kadang satu hari sampaikan 4, paling-paling 5 website yang harus kita design, bantu design. Jadi masa memang terhad dan ada kalanya deadline diberikan hanya dalam masa seminggu, ada kalanya hanya 5 hari. Jadi nak ikut demand oleh para pelanggan, customer kita, terpaksa lah Casey, saya overtime, kena duduk dalam office seorang diri untuk habiskan kerja. Saya tak suka bawa balik kerja ke rumah, sebabnya pada saya balik rumah adalah untuk luangkan masa dengan keluarga, untuk buat hal-hal aktiviti-aktiviti sendiri. Kalau nak habiskan kerja, habiskan di tempat tugas. Kalau tidak, jangan bawa balik kerja. Jadi inilah kisah yang diceritakan di sini bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, kisah daripada abang kita ni. Beliau kata waktu tu banyak sangat kerja yang harus saya habiskan dan lagipun saya akan ambil cuti, kata beliau. Jadi oleh kerana banyak kerja, saya terpaksa lah overtime di office untuk menghabiskan web design yang telah pun ditempa oleh para pelanggan daripada sebuah syarikat yang saya bertugas. Malam hari office saya tak besar kecil. Dalam office tu cuma ada ruang yang mana meja-meja pekerja-pekerja di bahagian depan. Kemudian kalau pergi belakang tu ada satu office kecil untuk bos, sebelah kiri pantry,
sebelah kanan adalah printing room. Itu je. Meja untuk staff yang ada dekat ruang utama tu hanya ada 6 meja saja. 6 meja. Jadi saya ni sedang duduk di meja saya lah, sedang menggunakan komputer untuk web design, tengah type. Dan apa yang berlaku, di pantry tu ada microwave. Setiap kali kalau orang gunakan microwave dan benda kalau dah habis, timer yang diputarkan dah sampai ke kosong, dia akan bunyi ting. Jadi kita semua dalam office boleh dengar sebab office tu kecil. Jadi saya tengah duduk ni, bunyi ting. Bunyi microwave. Siapa pula yang putarkan microwave? Saya pun bangun, tinggalkan tempat duduk. Memang nak ke pantry dari tadi, nak ambil air. Bangun, mungkin itu isyarat untuk saya bangun untuk periksa, untuk ambil air. Saya pergi ke pantry. Saya tengok microwave, buka dalam tak ada benda. Timer berjalan. Siapa yang tekan tu? Saya pun ambil minuman, tengah banjur. Tiba-tiba saya keluar daripada pantry. Saya tengok kerusi yang saya gunakan, kerusi pejabat KC. Dia berpusing seperti ada orang baru bangun daripada tempat duduk saya. Kita kalau bangun dari kerusi tu akan bergerak ataupun berpusing sedikit. Jadi saya keluar dari pantry, tengok tempat duduk saya, seperti orang bangun, kemudian dia bergerak, berpusing sedikit. Saya terperanjat. Dalam hati ni, aku ni dah terlampau mengantuk sangat ke? Sampai dengar bunyi, sampai ternampak kerusi pusing. Saya minum kopi, kasih habis kesi minum kopi. Kemudian letak tepi. Saya kembali ke tempat duduk saya untuk habiskan kerja. Tengah nak type, tiba-tiba sekali lagi bunyi microwave. Ting! Saya terus pandang dekat pantry. Casey nak tahu saya nampak dekat pantry. Wah, saya cerita ni pun meremang dulu rumah Kata beliau, saya nampak di pantry ada susuk tubuh sedang berdiri memandang ke arah belakang pantry. Saya hanya nampak belakangnya saja. Saya tak tahu tu siapa, dia datang dari mana. Tapi saya tahu itu isyarat untuk saya balik. Saya matikan komputer, barang-barang semua saya angkut, saya selit dalam beg, tak ada masa untuk saya simpan dengan betul. Saya keluar daripada office, tutup lampu, kunci pintu, langsung turun ke bawah. Itulah kali terakhir saya berada di office untuk buat kerja sampai lewat malam. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Saya Casey bersama dengan anda. Kini saya berada di luar Ponti, sedang berjalan menuju ke kawasan yang mana saya nak berkongsi kisah dengan anda. Saya juga akan berada di Facebook Ria secara live dan mengendalikan misteri jam 12. Jadi kalau anda dapat ikut dan bersama dengan saya, dan kalau mungkin yang tidak berapa mendengar suara saya, mungkin boleh beri komen di Facebook dia. Dan saya harap semua sudah bersedia untuk bersama dengan saya dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Okey, sebentar beri saya beberapa saat ataupun minit untuk kendalikan rancangan MG12 di luar Ponti ini supaya kita dapat set up video dan juga dapat bersama dengan anda berkongsi pelbagai kisah dan cerita yang menarik. Dan sebenarnya pelbagai kisah diceritakan entah benar atau tidak, pengalaman-pengalaman yang dikongsi sama. Dan sekiranya kalau anda ada pengalaman-pengalaman misteri, nanti sebentar nanti bila saya kembali ke Konti, anda bolehlah bercerita dengan saya. Tapi sekarang ini saya sedang berjalan
menuju ke destinasi iaitu di luar konti untuk berkongsi lebih lanjut lebih banyak kisah-kisah misteri di Ria 897 kan. Harap anda dapat beri saya sedikit masa sementara saya sedang cari tempat yang sesuai untuk saya kongsi kisah dalam misteri jam 12. Okey. Sekejap biar saya okey. Saudara, mungkin kalau ada yang boleh beri komen tentang ini dia. Saya kini berada live di luar konti Ria dan saya akan bacakan kisah pengalaman dalam misteri jam 12. Bagaimana? Dapat anda menyaksikan secara live di Facebook Ria 897. Biar saya set up dulu. Okey. Bukan senang nak keluar konti sorang-sorang. Tapi itulah yang saya dapat InsyaAllah berfungsi berbagai kisah. Seram. Okey, boleh dengar jelas tak? Boleh tak anda berkongsi dengan saya mungkin apakah suara okey semua baik Okey, saya nak buka kiriman. Okey saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan untuk kisah yang kedua ini. Sebelum tu, kalau yang sedang live dengan saya berada dekat luar. Wow, bulan mengembang penuh pada malam ini. Okey, yang ini kisah yang pertama ingin saya ketengahkan. Ini pengalaman datangnya daripada Zubaidah yang berkongsi satu peristiwa yang dialami oleh beliau. Katanya di sini pada tahun 2013 saya telah pun mendapatkan seorang tukang urut yang mana katanya di sini tukang urut ini adalah seorang makcik yang telah pun direkomendasikan oleh seseorang melalui Facebook. Sebenarnya saya mencari tukang urut dah lama sebab saya ada masalah pada belakang saya. Jadi daripada tukang urut Jawa, tukang urut Cina, tukang urut Thai, saya dah pergi tapi tetap rasa sakit. Jadi saya meluahkan perasaan saya di Facebook lah tentang masalah yang saya alami ini kerana saya dah lama cari dan sampai sekarang masih belum jumpa dengan tukang urut yang sesuai. Jadi saudara, makcik ini Zubaidah berkongsi pengalaman apabila saya mendapat private message daripada seseorang. Katanya, I heard your word, your news ataupun I heard your story about your neck pain, bla 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 bla. Dan kata recommend saya lah seorang tukang urut ni. Tapi dia bukan rakyat Sunda Murah, dia adalah seorang makcik ataupun seorang ibu yang berasal dari Batam, Indonesia. Jadi saya pun dikatakan kalau nak saya boleh ke sana lah sebab dia tak boleh datang Singapore, dia tak ada pasport. Jadi saya pun okey lah, why not kan. Kalau naik ferry pun lebih kurang 45 minit akan sampai ke Batam, Indonesia. Dan saya pun beritahulah ibu saya yang saya nak pergi ke tempat makcik ini untuk cuba urut di sana. Jadi bayangkan bila saya sampai ini, saya disambut oleh kehadiran lampu mati cool. Oops, lampu saya mati pula. Okey. Jadi kata beliau, saya disambut oleh kehadiran seorang lelaki merupakan pemandu peribadi ibu ni yang nak urut saya. Saya pun dibawa ke rumahnya. Rumahnya agak jauh perjalanan katanya di sini. Dan kisah yang diceritakan ini yang berlaku lebih kurang pada tahun 2013 yang dikongsi sama Media 899. Nampaknya ada orang yang dengar. Jadi apa yang dikatakan pemandu peribadi itu membawa saya ke rumah makcik ini. Dari luar rumahnya nampak ada rumah biasa, cantik rumahnya.
Tapi bila saya masuk dalam, yang buat saya terperanjat dan rasa terkejut, dalam rumahnya banyak sangat benda-benda yang menakutkan. Antaranya ada patung-patung berhala dan ada juga bau-bau yang tidak menyenangkan saya lah. Jadi saya pun rasa macam, mak, tempat apa ni, aku dah pergi. Jadi akhirnya makcik tu ataupun ibu ni keluar dan katanya, kamu yang berbunyi, yang mau urut ya bisa, aku bisa bantu. Dia pun bawa saya masuk dalam bilik. Dia kata, okey, salin pakaian kamu, pakai kain. Dia berikan saya jenis kain batik lipas, katanya suruh sarung lah. Kemudian masuk dalam bilik, dia suruh saya baring di atas katil kecil. Jadi apabila saya baring di atas katil kecil, makcik ni tiba-tiba mula membaca sesuatu dalam bahasa yang saya tak kenali. Dia rasa-rasa macam bahasa Jawa pun ada. Jadi bila dia mula baca dan dia sembuh belakang, saya dia rasa tak sedar hati. Oleh kerana saya berada di negeri orang, saya berada di rumah orang, saya pun tak nak kecilkan hati orang. Saya buat bodoh lah. Apa nak buat gitu? Dalam keadaan sedemikian rupa, saya hanya ikutkan ragam dan cara makcik itu. Jadi akhirnya katanya di sini saya habis urut dalam masa 1.5 jam. Dan kemudian katanya, nanti datang lagi ya, ada sesi berikutnya, harus berurutin dan ini harus dijalankan selama 4 kali, baru akan pulih 100%, kata dia. Okeylah. Jadi setelah 1.5 jam tu, saya pun kembalilah, tak balik Singapura. Saya ada menyewa sebuah bilik hotel. Saya tidur dalam hotel tu. Jadi malam hari tiba, masa macam gangguan saya terima. Antaranya adalah apabila saya sedang baring dekat katil, saya dapati ada macam kelibat. Beberapa kali saya nampak kelibat di dalam tandas, seperti ada orang sedang menjenguk-jenguk saya yang sedang duduk di atas katil. Saya cuba tidak ingin fikirkan perkara itu bukan, dan saya hanya berikan tumpuan saya pada TV. Yang paling menyeramkan, sedang saya menonton TV waktu itu adalah berita waktu malam, ada berita. Dan apa yang berlaku, saya terkejut apabila dalam berita itu pula bertukar kepada saluran yang lain, dan saluran itu adalah saluran cerita seram di Indonesia. Bila keluar babak cerita seram ni, saya terkejutlah kerana rupa-rupanya saya tertekan remote control yang ada di sebelah saya. Jadi saya nak gerakkan tangan, saya tertekan remote control, kemudian saluran itu bertukar kepada saluran lain, dan kebetulan juga cerita tu. Jadi di bilikkan cerita, saya matikan TV. Bila tengah baring, saya dengar seperti alunan suara orang yang nyanyi dalam bilik saya. Oleh kerana saya rasa takut, saya pun keluar daripada bilik hotel. Saya turun ke bawah, duduk dekat lobi hotel sampai ke pagi. Baru naik atas, bungkus barang, balik dan terus pulang ke Singapura. Dan sejak hari itu saya dah tak nak lagi datang berjumpa dengan makcik itu ataupun berjumpa dengan ibu itu. Saya tak tahu, mungkin dia memang tukang urut, dia nak bantu saya. Tapi cara dia tu membuat saya rasa fikir 2-3 kali, kerana dia menggunakan bacaan yang saya tak pernah dengar. Dia menggunakan sesuatu semburan-semburan yang mana katanya mungkin boleh baik 100% selepas 4 kali berjumpa urut. Dan harga urut dia memanglah dimampu dan berpatutan. Cuma cara dan tekniknya yang membuat saya rasa takut. Terima kasih. Jadi itulah kisah dari Zubaidah yang berkongsi pengalaman untuk listing jam 12. Baik, sekarang ini saya berada di luar konti. Terima kasih pada anda semua yang sedang menonton Misteri Jam 12 secara live di luar konti. Anda dapat lihat tempatnya memang sunyi sepi. Saya punya lampu bateri dah mati lah. Sedih sih. Jadi awak tengok ni tempat yang maksudkan ni agak sunyi sepi dan Mediacorp ni dah tak ramai orang tinggal. Dapat lihat ni. Ni seram tempat sini. Nampak? Jadi terima kasih pada anda yang baru saja bersama dengan kami Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Casey seorang diri berada di luar konti. Baik saudara, kita teruskan kisah selanjutnya. Pengalaman peristiwa itu. Yang ini katanya daripada Syazali berkongsi. Katanya di sini beliau pernah
Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syargali, dan pengalaman yang saya nak kenalkan ini berlaku kepada saya ketika saya memancing pada waktu malam di pantai East Coast. Ini berlaku dekat pantai East Coast, betul-betul di Bedok Jetty. Mungkin ramai pernah pergi ke Bedok Jetty. Pada malam hari, dekat di Bedok Jetty itu ada beberapa lagi lah pemancing-pemancing lain. Saya ni memancing di kawasan jetty paling hujung, yang mana dekat jetty itu paling hujung tu saya seorang sana. Yang lain semua berada di tengah-tengah kawasan Bedok Jetty ataupun atas sedikit daripada kawasan tengah Bedok Jetty. Tapi yang paling hujung saya seorang. Jadi sedang saya memancing ni dengan isteri saya berdua. Tiba-tiba isteri saya menegur, katanya, "Bang, ada ikan bang, besar bang." Jadi saya pun tak fikir panjang lah. Saya tanya isteri, "Tak pernah awak nampak?" Isteri pun tunjuklah dekat situ. Dan saya langsung keluarkan lampu suluh dan suluh dekat kawasan yang telah pun ditunjukkan oleh isteri saya. Tengah suluh, tiba-tiba saya nampak benda tu macam makin lama makin tebal. Seolah-olah seperti rambut hitam, rambut manusia yang ada di permukaan air laut di kawasan pantai East Coast. Bila kita nampak, saya terus suluh ke arah lain. Isteri tanya, "Bang, ada tak nampak tak? Pinjam bang." Saya mati-mati tak kasih isteri untuk tengok di tempat yang sama. Takut kalau isteri saya nampak, dia pula yang takut. Jadi kemudian saya arahkan isteri, "Jom kita tarik tent untuk pancing tempat lain lah, sini tak ikan." Jadi kita tarik tent, pergi ke satu lagi kawasan Bedok Jetty itu untuk terus memancing. Dipilihkan kita waktu jam 12 lebih tengah malam. Saya dengan isteri sedang duduklah sambil minum kopi, berbual-bual. Tiba-tiba isteri saya dengan saya dengar dengan jelas suara saya sangat-sangat dekat tepi pantai. Suara, "Tolong, tolong." Isteri cuit-cuit saya. Isteri beliak-beliakkan mata dan isteri tanya pada saya, Bang, dengar tak bang? Bang, dengar tak bang?" Saya terus marah isteri. Waktu tu juga saya bungkus joran-joran saya. Waktu tu juga saya balik dan saya tadi nak teruskan pancing sampai ke pagi. Oleh kerana saya pernah mendengar nasihat seseorang, kalau kita rasa tak sedap hati selepas terjadinya sesuatu benda yang agak kronik, seperti gangguan-gangguan dari suara, jangan balik rumah terus. Jadi selepas saya dengan isteri saya berada dekat luar, saya tidak terus pulang ke rumah, atau berada di pulang. Lalu saya membawa isteri saya pergi makan buat seketika. Jadi saya pun berjumpa dengan, ketika sedang makan dekat kawasan Changi ini, saya serempak dengan seorang kawan saya lah. Isteri tengah duduk, saya tengah nak beli makan. Seorang kawan kata, jam, baik lama tak nampak, begini kau gimana? Dan saya cakap lah, saya pergi pancing semua. "Oh, korang bertiga je ke?" Dia tanya saya, "Bertiga je." "Bertiga, tak adalah, aku dengan isteri aku lah." "Oh, habis itu siapa?" Kawan saya tunjuk dekat meja makan saya. Katanya ada seorang lagi. Sebab tu dia tanya bertiga. Bila saya toleh belakang, saya hanya nampak isteri saya seorang diri sedang duduk di meja makan. Saya pun tak nak cerita panjang, saya pun buat cerita. Saya kata, "Oh, itu memang isteri aku juga lah, tadi kita terserempak dengan dia." Jadi tengah lihat lah kita kerjakan. Setelah tu, saya beli makan, tengah duduk sambil makan, sambil tu mulut saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Dan kita terus pulang ke rumah. Alhamdulillah, gangguan makhluk tu tidaklah sampai ikut saya pulang ke rumah. Itulah kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita. Terima kasih sekali lagi. Jadi apa yang mungkin kalau anda sedang bersama dengan saya di udara Ria 897 FM secara live, saya sedang berada di luar kuanti seorang diri. Dapat lihat keadaan sekeliling mungkin gelap sangat, tak nampak lah. Jadi tempat ni memang sunyi sepi. Nampak tu, siapa tak duduk situ. Situ tempat adalah Kiss Chronic. Ini adalah bangunan bilik pop lama yang dah pun banyak office dah pun ditutup. Jadi saya sekarang seorang diri, dan dekat atas ni terima kasih lah. Okey, satu lagi kisah saya ceritakan sebelum saya kembali ke konti. Baik, ini pengalaman yang saya nak bacakan ini datangnya daripada Rashida berkongsi peristiwa
katanya di sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Rashida. Saya pernah okey. Tiba-tiba macam rasa pelik pula. Kata orang, kalau dah ada tanda-tanda tu, kita burung tiung makan betik. Saya akan sambung kisah Rashida. Saya akan masuk konti. Kita jumpa dekat konti dalam masa beberapa minit dari sekarang. Harap maklum, saya akan matikan okay, saya matikan video ni dulu. Saya kembali sebentar nanti. Terima kasih kepada anda yang menonton, ya, dan kita jumpa di konti Ria 89 FM. Okey saudara, sekarang saya sedang cuba berjalan dengan pantas. Dah balik konti. Wow. Jangan tak bawa pas, tapi masuk Okey, ada pas. Okey, saya akan bersama dengan anda dalam beberapa saat ni. Saya akan masuk konti dan sambung kisah Rashida yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Setiap kisah yang anda dengar hanyalah satu hiburan, dan yang lain boleh cuba telusuri di siaran di 669 11 897. Okey. Baik, selamat tengah malam semua. Saya dah kembali ke konti Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang sedang awal tadi menyaksikan MJ12 live di luar konti. Okey, kisah Rashida sebelum saya jawab panggilan yang ringkas saja diketengahkan dalam rancangan MJ12. Katanya di sini, selamat tengah malam Casey. Pengalaman saya yang saya nak ceritakan ini berlaku ini di tempat mana? Pengalaman Rashida yang kongsi bersama ini berlaku dalam rumahnya. Apabila saya sedang duduk seorang diri di ruang tamu, tiba-tiba saya dengar macam ada orang buka tutup air. Saya pun pergi dapur tengoklah, mungkin ada orang lupa nak tutup air, tapi sememangnya tidak, air itu tidak langsung dibuka. Yang paling memeranjatkan, apabila saya tulis, saya ternampak macam adik saya masuk dalam bilik. Masalahnya adik perempuan saya ni tak ada rumah. Pada malam tu dia bermalam di rumah makcik saudara saya, sebab dia akan temankan makcik saya untuk ke satu tempat lah pada keesokan pagi. Jadi saya ternampak, adik aku bila dia balik Saya pun rasa mungkin agaknya dia dah balik, tak jadi pergilah. Jadi saya pun pergi ke depan. Saya tolak pintu bilik adik saya. Saya buka lampu, kata adik, tengok dalam bilik, langsung tak ada orang. Malam tu rasa seram sejuk sangat-sangat. Saya tidur, terpaksa saya tidur buka lampu sepanjang malam sambil ada surah-surah suci saya putarkan menggunakan telefon bimbit saya. Dan Casey, pengalaman ini berlaku di rumah saya di Alo Gajah. Saya ini adalah warga Malaysia yang sering dan suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Okey, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Ingat, rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan. Apa yang anda dengar, anda mungkin ikuti kisah-kisah setiap malam. Anggaplah hanya mendengar kisah-kisah misteri saja. Terima kasih pada anda yang ada di Facebook Ria yang bersama dengan kami mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan kalau ada pengalaman, dipersilakan 669-11897. Baik saudara, ramai saya tengok komen-komen di Facebook Ria. Ramai kata dengar suara. Apa yang awak dengar tu? Cuba jelaskan sikit. Suara bunyi kucing ke? Suara bunyi burung kakak tua? Saya tak dengar dengan jelas sebab saya menggunakan earpiece. Kedua-dua telinga saya ni ada disumbat earpiece. Jadi earpiece saya ni jenis yang sumbat terus tak dengar. Tapi awal tadi bila earpiece nak terjatuh tu, barulah terdengar. Terdengar apa agaknya? Terdengar bunyi cingkrik.
Tak adalah. Kadang-kadang ni semua adalah mainan minda. Lagi kita takut, lagilah dia menjadi-jadi ya. Kalau kita tunjukkan kita tak takut, dia pun malas nak layan, dia pergi tempat lain. Jadi terima kasih pada semua. Ini pertama kali setelah saya pernah buat MJ12 luar konti, tapi waktu tu ada orang di luar, di dalam konti untuk jaga mixer. Kali ini saya cuba gang ho, saya set volume level. Mungkin ada yang kata tak dengar muzik. Saya cuba, sebab ini percubaan. Saya sendiri tak boleh dengar muzik tu di telinga saya. Saya hanya dapat main, kalau kata-kata kawan sekolah dulu, istilah yang digunakan agaration. Ya, agaration. Siapa pernah dengar istilah tu? Okey, silakan 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi, siapa tu? Saya Fazli, KC. Fazli ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ini pengalaman waktu lebih kurang 20 tahun yang lalu lah. Masa itu saya bekerja di Yishun. Kawasan Yishun lah. Jadi saya balik malam. Dalam jam 11 gitu. Kita kerja shift ganti ke 11.7 gitu. Jadi selalunya kalau saya balik, sahabat saya tu nama dia arwah, ada arwah lah, Eddie tu ada di rumah. Selalunya ada di rumah lah. Jadi pada hari yang tersebut, pendekkan cerita kan, pada hari yang tersebut, bila saya balik, rumah kosong, rumah gelap. Tapi setelah saya masuk ke bilik dia, saya nampak dia baring. Dia baring tapi muka dia pandang ke tembok. Jadi saya tegur dia, Eddie, bangun lah, aku dah balik siang, kau pula tak bangun. Jadi dia teruskan macam diam diri lah. Jadi apa yang saya lakukan, saya buat bodoh lah. Jadi saya masuk dapur macam biasa, balik kerja kan, masak Maggi. Kalau dekat rumah dia tu KC, dia dekat dapur tu ada satu kerusi tau. Kerusi lama ni. Kerusi tu kan, kalau macam orang duduk pun ada bunyi tau, macam krek. Masa saya masak Maggi tu, saya dengar bunyi orang duduk. Jadi bila time orang duduk kan, saya toleh dia. Dia tengah duduk lah, tengah duduk tu macam tunggu saya tengah masak Maggi tu. Jadi kebetulan saya tengah isap rokok. Saya pergi ke dia punya tingkap dapur. Saya pun isap rokok. Lepas saya tak selang berapa saat saya tengok kan, saya nampak masa tu motor LC 135 tau KC. Dah lama lah kan. Dia bawa motor tu. Bila time saya nampak dia yang dekat bawah tu, saya macam blur tau KC. Itu kawan aku tu Eddie. Kali masa dia tinggal tingkat 2. Jadi dia pekik, Li turun lah. Makcik saya nama Cik Ella. Cik Ella semua kat kedai kopi. Bila time saya pusing balik bisi, saya tengok dia dah tak ada kat belakang lagi. Itulah kejadian yang saya tak boleh lupakan sampai masa ni. Jadi kerusi tu kalau orang duduk ni, itu kerusi lama. Kalau orang duduk baru ada bunyi kerusi. Jadi saya tak bergerak. Saya macam badi tu. Sampai dia harus naik atas. Panggil pakcik saya dengan makcik saya, macam kasih saya minum air baca Yasin gitu. Baru saya sedar. Saya badi lah. Bila saya pusing tu, saya berbadan ni jam. Dah tak boleh bergerak. Itulah KC. Tapi orang cakap kalau dalam situasi gitu kan, macam mana punya awak garang ke apa ke, tetap mesti kaku badan kalau tahu tak apa Terima kasih Okey, terima kasih. Kembali betul kata abang kita tadi macam mana punya kuat semangat pun kadang-kadang bila dalam situasi yang diceritakan tadi ataupun yang saya berada di luar tu, kadang-kadang pun ada rasa seram sejuk juga semua. Baik-baik je lah. Ingatkan nak jawab satu lagi panggilan. Nampaknya dah pukul 2 pagi Pukul 2 pagi. Jadi saya akan akhiri tugas saya. Saya jumpa anda esok malam lah. Hari ini MJ12
agak istimewa sedikit. Saya telefon keluar konti awal tadi. Dan tadi anda katakan suara apa yang anda dengar? Saya nak baca komen-komen anda selepas ini. Dan saya nak tengok apa mungkin komen-komen. Ada ramai yang cuba bergurau senda. Kisi kat belakang siapa Kisi? Kisi kat belakang siapa? Yelah. Jangan takut-takutkan orang. Orang yang suka takut-takutkan orang tu akan ditakutkan satu hari nanti. Dengan itu saya akhiri tugas saya dan saya jumpa anda esok malam dalam rancangan nombor 1 radio waktu malam Misteri Jam 12.